Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari tuan-tuan dan puan-puan. Dalam sesi ini kita sangat bertuah kerana kita mempunyai seorang tetamu daripada dunia penerbitan buku. Selamat datang Tuan Ikram. Terima kasih Puan. Ini Tuan Ikram Wazir. Ikram Wazir, I-K-R-A-M. Betul Puan. Ikram, bukan Ikram. Ikram Wazir. Follow Facebook beliau, Ikram, I-K-R-A-M, Wazir, W-A-Z-I-R. Baik Tuan. Ya Puan. Tuan Ikram Wazir adalah pengurus besar Jabatan Editorial Rumah Penerbitan PTS. Tuan, Ya Puan. di follower saya ni banyak yang angan-angan nak menjadi penulis. Baik. Jadi adakah bagus seandainya follower ABS ini tulis buku dulu, kemudian dah siap baru jumpa Tuan? Adakah bagus? Terima kasih Puan atas soalan itu kepada follower Puan Ainun di ABS. Soalan itu sebenarnya banyak kali juga saya diajukan sebab mereka ada sebahagiannya Puan, mereka fikir mereka dah ada kandungan, jadi mereka siap, cantik dan baru hantar kepada penerbit. Kemudian apabila sudah hantar, tiba-tiba menerima penolakan. Masih sabar, hantar kepada penerbit kedua, ditolak. Sabar lagi, hantar kepada penerbit ketiga Puan, ditolak. Terus nampak dalam tong sampah. Jadi sure saya kepada soalan Puan tadi, sebenarnya yang paling bagus kalau dunia sekarang, kalau dalam konteks nak bekerjasama dengan rumah penerbitan adalah cuba berbincang dahulu dengan penerbit. Jadi nombor satu, cuba cari penerbit yang dalam bidang yang kita nak tulis. Penerbit ni ada beberapa kategori Puan, kita tahu kan. Ada penerbit buku yang fokusnya kepada bisnes, ada yang fokus kepada buku kanak-kanak, ada yang fokus kepada buku umum, motivasi, bahkan ada yang fokus kepada Quran. Jadi kita tengok penerbit yang kita rasa sesuai dengan bidang yang kita nak tulis. Oh, jadi kepada tuan-tuan yang hendak tulis buku, Tuan Ikram berpesan berkawan dulu dengan penerbit. Betul. Jadi berkawan dulu. Apabila sudah dapat tahu penerbit bersesuaian dengan kita, hubungi mereka dan tanya kepada mereka. Sebenarnya di peringkat penerbitan, mereka berikan tumpuan kepada penerbitan apa sekarang. Ya. Dan selepas itu barulah kita sediakan cadangan kita kepada mereka. Yang itu tu cara yang terbaik pada saya, supaya nanti kita tidak menulis sesuatu yang sebenarnya rupanya kita syok sendiri Puan. Kita rasa semua satu dunia nak tahu tentang benda tu, rupanya tak ramai nak tahu. Penerbit pun tak menerimanya kan. Ya. Jadi kita jumpa penerbit dulu dah berbincang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sudah ada idea dalam kepala kita, jangan terus ditulis. Berkawan dulu dengan penerbit. Betul, setuju. Supaya boleh mendapat maklumat. Betul. Rumah penerbitan ini hendak buku yang macam mana? Betul, betul. Oh, jadi baik, lebih kuranglah Tuan. Lebih kurang buku yang macam mana tu? Ciri-ciri buku yang macam mana tu yang penerbit suka? Okey. Soalan ini sebenarnya nampak ringkas tapi jawapannya panjang. Tak apa. supaya follow ABS tahu rupa-rupanya penerbit ini ada ciri-ciri buku yang mereka cari. Ya, betul. Betul. Baik. Nombor satu, kita kena tengok penerbit itu orientasi penerbitan dia apa. Ya. Orientasi penerbitan. Betul. Itu maksudnya apa? Maksudnya begini. Ada penerbit yang mereka ini adalah kita klasifikasikan sebagai penerbit komersial. Jadi mereka ini menerbit untuk jualan dan juga di hujungnya dengan harapan keuntungan. Okey, ada penerbit yang mereka ini bukan penerbit komersial. Ini penerbit yang berkaitan dengan kerajaan. Okey, ada penerbit yang mereka ini memang penerbit kecil-kecilan. Okey, ada yang satu kumpulan dipanggil penerbit yang independen. Mereka ni tidak sangat berharap kepada jumlah pendapatan besar, tapi mereka ada perjuangan yang mereka bawa, obor perjuangannya kan. Jadi betul Puan, obor perjuangannya. Jadi kita kena tengok apakah aspirasi penerbit itu, dan aspirasi itu selari tak dengan aspirasi kita.
Sebab saya percaya ramai orang yang nak menulis, bukan semua nak dapat royalty besar-besar. Ada yang nak menulis kerana dia punya idea. Dan idea dia tu adalah perjuangan dia bertahun-tahun. Dia pergi kepada penerbit yang mungkin aspirasinya adalah untuk komersial. Idea itu dilihat tidak komersial. Ya. Jadi dia pun patah semangat, saya tak boleh menulis. Sedangkan ada sebenarnya penerbit yang boleh membawa obor aspirasi dia tu. Jadi kita kena tengok dahulu apakah fokus penerbit itu. Dan apabila kita akan nampak penerbit itu bersesuaian dengan kita, itu yang sure saya adalah berhubung dengan penerbit, tanya kepada mereka sekarang ni mereka fokus kepada tumpuan yang bagaimana. Dan yang itu tu kepada calon penulis ya, kadang-kadang kena ada tolak ansur. Kena ada tolak ansur dengan penerbit supaya apa yang kita hasratkan daripada kandungan yang kita miliki, kita boleh selarikan dengan garis panduan di peringkat penerbitan. Sebab penerbit ni dia ada kadang-kadang garis panduan dia sendiri pun. Ada yang boleh ceritalah contoh garis panduan tu. Okey. Yang pertama, garis panduannya adalah dari segi sumber. Rujukan. Maksudnya apa? Rujukan. Ada penerbit-penerbit yang dia mementingkan bahan-bahan yang bersifat berat. Contoh, penerbit universiti sebagai contoh. Okey, mereka mementingkan rujukan-rujukan yang kuat, baru layak dihantar kepada penerbit universiti. Sebagai contoh. Ada penerbit yang dia tidaklah sangat berat kepada aspek rujukan. Yang kedua, elemen berkaitan dengan gaya penulisan. Gaya penulisan. Apa maksud gaya penulisan? Okey. Ada penerbit yang dari segi penggunaan bahasanya mereka bebas, sama ada bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris ataupun bahasa-bahasa lain. Kemudian mereka juga bebas, ada yang boleh istilahnya campur-campur bahasa roja, bahasa sederhana. Yang itu memang ada di dalam pasaran. Ada penerbit yang mereka ketat dengan gaya penulisannya. Bahasanya mesti bahasa yang mengikut standard Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan ini sebenarnya gambaran industri ni besar. Jadi semua orang bebas nak menulis, semua orang ada capaian untuk penulisan. Jadi yang tak menulis tu yang pelik. Sebab jangan kata saya tak menulis kerana sebab penerbit ni nak syarat-syarat gini. Itu penerbit A, kenapa tak pergi kepada penerbit B? Penerbit C. Kan industri ni sangat besar. Jadi boleh dekati mana-mana penerbit yang sesuai dengan kita, dan kita tengok apakah garis panduan mereka pada asas yang saya letakkan dua tadi, dan yang itu tu kalau betul sesuai dengan kita boleh dekati mereka untuk menulis. Ini berkenaan dengan memilih penulis. Ya. Tadi tu memilih manuskrip kan? Betul. Adakah penerbit-penerbit ini mempunyai garis panduan juga dalam memilih penulis? Ya. Soalan ini pun agak tricky soalan puan ni. Okey, dari segi garis panduan sebenarnya pada pendapat saya memang setiap penerbit ada garis panduan yang sendiri. Dia nak penulis yang macam ini. Dia nak penulis yang begini dan begini. Ada penerbit yang meletakkan garis panduan dia adalah dia nak penulis yang akar dalam bidang itu, yang disimbolkan dengan mungkin pencapaian akademiknya. Jadi kalau dia nak menulis dalam bidang contohlah bidang bisnes, sama ada mereka itu datang dari latar pengajian bisnes atau mereka itu pengusaha bisnes. Jadi kalau yang mungkin tidak datang dari dua kumpulan ini, biasanya penerbit akan berkira-kira untuk penulis ini menulis bidang itu kerana dilihat kurang sesuai. Kan. Begitu juga kalau dari segi penulis itu sendiri, selain dari segi latarnya, penerbit akan tengok dari segi komitmen. Komitmen ni puan, dia datang begini. Zaman kita, zaman media sosial, zaman IR 4.0 ini, kita boleh lihat komitmen penulis itu ataupun calon penulis itu kepada bagaimana dia menampilkan diri dia dalam dunia media sosial. Wah, sekarang ni penerbit pun dah tengok Betul, kita tengok. Calon penulis punya media sosial. Jadi kalau Tuan cuba cerita apa kaitannya tu? Okey. Ini simbolik komitmen. Jika dia tak pernah bercakap tentang topik itu di mana-mana, benarkah dia committed akan bercakap tentang topik ini walaupun dia nak menulis topik ini? Jadi bermakna untuk sesiapa yang hendak jadi penulis, kena buktikanlah. Betul. Ambil contohlah dia nak menulis buku resipi masakan.
Tapi media sosialnya tak pernah ada cerita Ya. masakan. Betul. Jadi tak ada komitmen. Kita terima itu sebagai simbolik. Kalau dia tak pernah berkongsi dengan orang awam berkaitan dengan tema itu, adakah dia committed untuk menjual ataupun mempromosikan kandungan buku yang dihasilkan nanti? Kan, itu simbolik diberikan penerbit. Dia kata, oh saya ni memang masak sedap, kan? Memang bertahun-tahun semua orang Saya kampung memang passionate memang tentang passionate. masakan. Tapi dia tak dapat kita ukur. Pada zaman sekarang ukurannya kita tengok media sosial, Ya. kan? Tapi kalau tak dapat diukur, biasanya penerbit boleh bagi cadangan. Okey, kalau begitu tuan-puan, boleh tak tuan-puan mungkin cuba buat simple survey kepada khalayak lingkungan tuan-puan, mereka nak tak konten tuan-puan ini, kan? Kita akan minta buat begitu. Ataupun di peringkat penerbit sendiri, editor jika nampak kandungan ni macam bagus, editor akan berusaha untuk buat simple survey. Satu, editor akan pergi ke kedai buku untuk tengok buku dalam kategori yang sama dihasilkan oleh penulis lain, bagaimana sambutannya. Katakanlah saya ni passionate ni, suka buat kajian sambal Melayu. Okey. Sambal Melayu. Katakan ya, saya punya page pun cerita sambal Melayu. Okey. Saya punya website pun dah banyak follower. Ya. YouTube saya pun saya tunjuk macam mana jenis-jenis sambal Melayu. Ya. Adakah tuan anggap kalau saya tulis buku sambal Melayu, adakah tuan berminat menerima manuskrip saya? Jika dilihat daripada penerangan puan tadi, sebelah kaki dah masuk. Sebelah kaki. Sebelah kaki dah masuk. Maknanya ada komitmen lah. Ya, ada komitmen. Ada komitmen kan? Jadi komitmen di peringkat penulis sudah ada. Tinggal kita nak tengok sambal Melayu tu ada tak permintaan pula di peringkat pembaca. Buku tu. Nanti dia orang kata, alah dah dapat dah lah, tak payah beli bukunya. Boleh jadi. Tengok YouTube je pun dah cukup. Jadi dia ada dua perkara di situ puan. Soal komitmen penulis dengan potensi pasarannya. Potensi pasaran. Betul. Cuma saya ingin tegaskan di sini, ini saya bercakap atas kapasiti perspektif penerbit komersial. Jika penerbit yang tidak komersial, ada penerbit-penerbit yang contoh penerbit universiti, ada penerbit-penerbit yang memang mereka ni membawa perjuangan pada satu kategori, kan. Perjuangan sambal Melayu. Perjuangan sambal mungkin. Saya belum jumpa lagi lah. Tapi ada perjuangan Melayu. Budaya Melayu. Budaya Melayu. Kulinari Melayu. Betul. Jadi mereka mungkin berminat. Betul. Dan yang ini ni kita boleh dapat kalau kita hubungi penerbit, mana-mana pun tak apa, cuba bincang dengan rakan editor di situ. Kalau tuan tak berminat, ada tak penerbit yang memang fokus kepada tema seperti ini? Sebab editor dia tahu apa rakan-rakan penerbit lain buat. Betul. Jadi sangat bermanfaat berkawan dengan editor-editor ini. Puan. Baik, sekarang saya nak tanyalah. Ini untuk orang muda-muda ni, dia kan belum ada nama, kan? Ya. Dia belum terkenal, belum masuk TV, belum follower, belum beratus-ratus ribu. Betul. Kalau dia berminat lah, katakanlah saya ni nak buat buku sambal Melayu, tapi belum ada nama. Tapi saya ada cadangan. Saya ni nak menumpang nama besar lah. Macam Chef Haniliza lah, di PTS kan. Chef Haniliza. Adakah bagus idea saya, Chef Haniliza dan Cik Siti, Cik Siti menulis sambal Melayu. Okey. Sebab Chef Haniliza tu dah nama besar, dah terkenal, dah nama besar. Saya setuju dengan cadangan puan sebab dia ramai orang fikir ini menumpang nama, tapi sebenarnya inilah konsep yang kita panggil semacam mentorship. Dia begini, apabila kita passionate dengan satu bidang, kadang-kadang kita nak terjun kepada bidang penulisan dan penerbitan, kita rasa kita dah
banyak ilmu dah. Tetapi lapangan penerbitan berbeza dengan lapangan bidang yang kita passionate. Ya. Kita buat sambal bertahun-tahun, Ha. kita passionate dengan yang itu, mungkin sambal kita sedap. Ya. Tapi itu cerita tentang buat sambal. Ini cerita tentang macam mana orang baca buku nak buat sambal. Macam mana nak jual buku sambal. Macam mana nak jual buku sambal. Itu cerita lain. Ya, Jadi ya. saya syorkan memang cadangan puan tadi bagus. Jadi kita cari satu orang yang kita nampak dia sudah dikenali dalam pasaran dunia buku. Tema itu. Kita berkawan dengan dia dan kita cakap saya nak bermentor dengan puan dan kita buat buku bersama. Buku bersama. Ya, buat buku bersama. Jadi kita boleh menumpang nama dia yang sudah dikenali dan beliau juga boleh membantu kita dengan memberikan feedback kepada kita. Bagaimana kita nak lebih dikenali dalam pasaran buku dalam tema berkenaan. Oh, ini dua-dua untung Dua-dua untung. Ya, dua-dua untung. Mentor pun untung, mentee lebih lagi untung. Ya, betul. Begitu. Betul. Dan prinsip dia kan memang begitu. Kita kena ada guru bila kita masuk satu bidang. Jadi dalam bidang sambal kita dah maha guru. Tapi bidang buku sambal kita bukan maha guru. Buku masakan. Buku masakan buat sambal kita bukan maha guru. Jadi maha kena cari maha guru dalam bidang itu. Jadi kita partner, kita Betul. kolaborasi ya tuan. Betul. Okay, baik. Itulah tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk menulis buku, follow Facebook Tuan Ikram Wazir. Beliau adalah pengurus besar Jabatan Editorial Rumah Penerbitan PTS. Dan beliau sudah 15 tahun Ya, betul. 15 tahun dalam industri buku, dan beliau boleh memberi banyak maklumat berkenaan dengan bagaimana menjadi penulis yang hidup dengan hasil penulisannya. Ya. Terima kasih banyak tuan. Sama-sama puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.